Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang keempat akan mempersembahkan animasi video berkenaan tajuk Kesederhanaan Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah bagi subjek pengantar pengajian Usuluddin di bawah penilaian Ustaz Dr. Muhammad Syukri. Yang pertama ialah definisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Takrif bagi Ahli Sunnah wal Jamaah ini ialah golongan yang memahami dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW menerusi para sahabat, tabi'in dan tabi'in serta setia bersama mereka dalam prinsip-prinsip akidah. Mereka ini juga dikenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah kerana mereka menerima dan beramal dengan Sunnah Rasulullah SAW. Golongan ini juga dinamakan Al-Jamaah kerana berkumpul di atas kebenaran dan bersatu untuk berjihad, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menghidupkan sunnah dan menentang perkara bid'ah. Apa itu manhaj ahli sunnah wal jamaah? Manhaj bermaksud prinsip dasar, kaedah atau skema. Peranan utama manhaj adalah memaparkan prinsip utama sesuatu pegangan dan pemahaman di samping menjadi pembimbing dan panduan kepada pengikut. Ahli sunnah wal jamaah dikenali kerana mempunyai manhaj tersendiri yang kukuh dan asli berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih serta kefahaman ulama. Ini menjamin kesucian, kesempurnaan dan ketepatan agama Islam. Manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah lengkap, tidak memerlukan apa-apa penambahan sama sekali dan mencukupi kerana ia adalah manhaj Rabbani dari Allah yang Maha Esa. Antara manhaj yang dibawa Abu Hasan Al-Ash'ari ialah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan makhluk seperti yang didakwa oleh Mu'tazilah, kepercayaan kepada perkara sam'iyat, berpegang dengan konsep kasb dan iktisab, dan tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Seterusnya adalah kesederhanaan manhaj ahli sunnah wal jamaah dari segi aspek pendapat yang menyatakan tentang Al-Quran. Perpecahan umat Islam akibat ketidaksefahaman yang berlaku antara umat dengan pemimpin telah mengakibatkan munculnya beberapa aliran akidah yang menyeleweng daripada landasan yang sebenar dalam perspektif pengajian akidah. Bagi golongan Mu'tazilah, iaitu golongan yang mengutamakan pemikiran akal melebihi wahyu, mereka mensabitkan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk kerana mereka telah menafsirkan ayat Al-Quran mengikut akal mereka sahaja tanpa merujuk sumber akidah yang utama. Dalam usaha mereka membenarkan pendapat yang menyeleweng ini, mereka telah menafsirkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Yang mana menurut pandangan golongan Mu'tazilah, mereka mengambil perkataan is yang bermaksud ketika yang menunjukkan suatu waktu iaitu waktu lampau. Maka ayat ini telah terjadi pada suatu masa tertentu dan mereka mentakwilkan setiap sesuatu yang terikat dengan waktu itu adalah baharu. Justru, maksud firman Allah SWT ini bukan bersifat azali dari Allah SWT iaitu kalam, namun perlu diberikan maksud yang lain. Ayat inilah yang menjadikan golongan Mu'tazilah mengatakan bahawa kalam Allah itu adalah makhluk. Apabila pendapat yang salah ini telah sampai kepada golongan ahli sunnah wal jamaah, maka ulama ahli sunnah wal jamaah telah membantah dengan hujah yang benar dalam penakwilan ayat Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal telah menganalisiskan perkataan ja'ala dalam surah Al-Zukhruf ayat ketiga. Perkataan ja'alna dalam ayat di atas adalah termasuk dalam pengertian perbuatan Allah SWT dan bukan bermaksud penciptaan seperti pandangan kelompok Mu'tazilah. Hatta ketika Allah SWT menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab dan memudahkannya pemahamannya melalui lisan Nabi-Nya, hal itu termasuk kehendak dan perbuatan Allah SWT. Hujah ini jelas mampu mematahkan pendapat golongan Mu'tazilah yang menyatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Justru pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah ini menzahirkan bagaimana ahli sunnah wal jamaah mengambil pendekatan secara tidak lebih ataupun kurang dalam mentakwilkan sesuatu perkara. Kesederhanaan manhaj yang di tengah dan sepatutnya dalam pengajian akidah perlu dititik beratkan agar berada di landasan yang benar. Seterusnya berpegang pada konsep kasab dan iktisab. Sebagai tokoh terkemuka ahli sunnah wal jamaah iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari telah meninggalkan banyak sumbangan dalam konteks pengukuhan akidah umat Islam. Al-Ash'ari dalam pemikirannya menolak penggunaan akal yang berlebihan oleh Mu'tazilah. Pemikiran Al-Ash'ari bukanlah satu manhaj baru seperti mana yang didakwa oleh sesetengah pihak. Salah satu manhaj yang dibawa adalah berpegang kepada konsep kasab dan iktisab. Mereka berpegang kepada sumber-sumber Al-Quran, Al-Sunnah, sahabat, tabi'in dan ahli hadis.
Golongan tersebut tidak begitu memberikan perhatian dan penekanan kepada akal berbanding dengan Mu'tazilah atau Al-Maturidiyah. Untuk mengetengahkan kedua faham tersebut, Abu Hasan Al-Asy'ari mengajukan konsep Al-Kasab yang bermaksud mewujudkan perbuatan manusia adalah Allah. Namun manusia diberi daya dan pilihan untuk berbuat atas kehendak Allah. Oleh kerana itu, manusia bukan fa'il tetapi kasib. Berkaitan dengan itu, lahirlah konsep al-iktisab, iaitu sesuatu terjadi dengan perantaraan daya yang diciptakan dan dengan demikian menjadi perolehan atau kasab bagi orang yang dengan dayanya perbuatan itu timbul. Firman Allah yang bermaksud, dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Berdasarkan ayat ini, mereka berpendapat bahawa perbuatan-perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, tidak ada pembuat atau fa'il bagi kasab kecuali Allah. Dalam persoalan usaha Al-Kasab atau Al-Iktisab, Al-Asy'ari menekankan usaha manusia dalam perbuatan adalah diciptakan makhluk. Dengan demikian, beliau menegaskan bahawa kesederhanaan manhaj Ahlis Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa kekuasaan Allah adalah hakiki, manakala usaha manusia hanya bersifat perlembagaan majazi sahaja. Namun, Al-Juwayni mengemukakan pendapat bahawa ajaran Al-Asy'ariyah adalah berada di pertengahan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam isu takfir. Pertama sekali, menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah, yakni Ainul Qiblah, walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Menurutnya, mereka masih tetap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki, sekalipun berbuat dosa. Ia hanyalah mukmin dengan imannya dan fasik dengan dosa besarnya. Akan tetapi, jika dosa besar itu dilakukannya dengan anggapan bahawa hal ini dibolehkan, yakni halal, dan tidak meyakini keharamannya, ia dipandang telah kafir. Seterusnya, saya mengambil sedikit penjelasan dari matan Akidah At-Tahawi. Menurut Imam At-Tahawi rahimahullah, kami tidak mengkafirkan seorang pun dari Ahlul Qiblah, yakni kaum muslimin, kerana dosa yang dilakukannya selama dia tidak menghalalkannya. Di sini beliau menjelaskan bahawa dosa bukan sesuatu kufuran dan syirik yang boleh menyebabkan seseorang muslim kafir. Bahkan kita tetap wajib yakin dengannya sebagai seorang mukmin yang kurang imannya, selagi mana mereka tidak menghalalkan perkara yang haram, dan sebaliknya. Seterusnya, hukum pelaku dosa besar menurut golongan Khawarij yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Golongan ini berpendapat bahawa pelaku dosa besar adalah kafir dan layak dihukum. Semua pelaku dosa besar menurut semua pecahan golongan Khawarij kecuali Najnah adalah kafir dan akan diseksa di neraka selamanya. Adapun pecahan Az-Zariqah, mereka menggelarkan dosa sebagai musyrik. Mereka memandang musyrik bagi siapa sahaja yang tidak mahu bergabung dengan barisan mereka. Pelaku dosa besar dalam pandangan mereka telah beralih status keimanannya menjadi kafir millah, dan bererti ia telah keluar dari Islam, dan mereka kekal di neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Kesimpulannya, ciri keistimewaan manhaj ini dapat menjelaskan kelayakan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai paksi kesatuan ummah dalam konteks penerimaan prinsip usuluddin yang paling dasar. Rentetan daripada merebaknya pelbagai fahaman yang menyimpang di dalam masyarakat seperti takfir tanpa kebenaran syarak, penolakan dan pengingkaran terhadap 4 mazhab dan lain-lain, maka pemahaman dan pengajaran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah harus ditekankan kembali dan diberi keutamaan. Keistimewaan akidah ini terselah apabila setiap persoalan dalam pegangan usul agama diperkuatkan dengan dalil-dalil nakli dan akli serta bantahan terhadap golongan-golongan yang menyeleweng. Tanpa benteng akidah ini, ummah terdedah kepada ancaman kekufuran dan pengeliruan bid'ah iktikad. Kematangan wacana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah hasil intelektual yang diharungi oleh para ulama dalam mendepani cabaran akidah klasik. Setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Syukri atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan sepanjang tempoh penyediaan tugasan ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.